Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke, macam biasa kita bikin konten dari siring-siring jalan berkenaan isu yang baru berlaku tapi harapnya masih panas lagi untuk kita bincangkan, yaitu isu peralihan sokongan daripada wakil-wakil rakyat ke parti yang lain. Kalau dalam istilah yang agak kasar, istilah kita orang Sabah dipanggil melompat katak. Tapi sekarang perkataan itu sudah tidak berapa relevan sebab YB yang mau beralih sokongan ini pun sudah agak bijak. Mereka tidak langsung bertukar parti, tapi mereka biasanya menggunakan tren yang baru, yaitu menjadi wakil rakyat bebas yang bergerak secara bebas ataupun mesra atau cenderung untuk menyokong parti yang memerintah. Oke, jadi dalam situasi seperti ini, parti yang agak dirugikan adalah Parti Warisan Sabah. Apabila untuk dalam tempoh masa tidak sampai 2 bulan saya rasa, 2 orang tunggak utama parti berkenaan, yaitu mantan ketua penerangan mereka, yaitu Dr. Yusuf Yaakob, wakil rakyat Sindumin, dan baru-baru ini lebih parah lagi, 2 kerusi hilang sekaligus, satu di Parlimen, satu di DUN, apabila Adun Segama, yaitu mantan Menteri Pelancongan Malaysia, Datuk Muhammadin Ketapi yang juga ahli parlimen silam kalah Datuk macam tu pun menyatakan menarik diri daripada perjuangan Parti Warisan. Jadi apabila terjadi hal atau senario seperti ini, akan timbul 4 respon. Jadi 4 respon ini yang akan kita kaji, kenapa dan bagaimanakah hal ini sebenarnya harus kita lihat dari perspektif yang jauh lebih mendalam. Okey, respon yang pertama sudah tentu datang daripada parti yang kehilangan wakil rakyatnya. Mereka sudah tentulah akan mengeluarkan kenyataan yang menyatakan wakil rakyat ini sebagai tidak tetap pendirian, mengkhianati perjuangan, atau mungkin yang lebih kasar lagi, sudah dibeli. Jadi mereka akan mengeluarkan kenyataan kehilangan wakil rakyat ini tidak akan menjejaskan bla 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 bla, tetapi sebenarnya sangat-sangat menjejaskan komposisi parti mereka dalam perwakilan mereka di Parlimen atau di DUN, kerana mereka adalah pembangkang, sudah kekurangan kerusi. Kalau kurang lagi, maka semakin terhakislah pengaruh mereka di dewan-dewan berkenaan. Jadi itu respon daripada parti yang kehilangan, menuduh wakil rakyat yang melompat ini sebagai katak, tidak ada pendirian, dibeli, dan macam-macam. Okey, itu respon yang pertama. Respon yang kedua adalah tindak balas daripada YB berkenaan. Biasanya sebelum melompat mereka sudah bikin press conference dulu. Dan biasanya kenyataan yang mereka berikan adalah mereka akan menafikan mereka dibeli. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi kalau ikut senario sekarang. Okey, mereka menyatakan bahawa mereka mementingkan pengundi di kawasan masing-masing. Berada sebagai seorang adun ataupun MP di pihak pembangkang akan menyukarkan mereka menyalurkan bantuan, kerana mereka berada di blok pembangkang yang sudah tentulah terbatas dana dan sumbernya. Itu biasanya hujah mereka yang pertama. Kedua, mereka sudah tidak yakin dengan perjuangan parti yang mereka tinggalkan. Ini adalah respon daripada wakil rakyat. Respon yang ketiga timbul daripada kita, rakyat jelata. Maka kita biasanya akan cenderung menyokong kenyataan parti yang kita sokong. Kalau kita kebetulan daripada orang yang kehilangan ni tadi, kita akan tudinglah bahawa YB ini YB yang tidak pendirian, YB katak, YB bla 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 dan sebagainya. Kalau bagi rakyat yang berada di pihak atas pagar pula, mereka akan wait and see. Kita tengok macam mana perkembangan seterusnya. Dan kepada rakyat yang menyokong parti yang menerima adun-adun berkenaan, mereka akan sudah tentulah turut mengikuti hujah daripada YB berkenaan. Respon yang keempat datangnya daripada parti yang menerima. Ini kalau dulu jelas-jelas channel saya terus terang cakap BN atau UMNO lah parti yang dianggap sering membeli. Tetapi sekarang senario sudah berubah. Kita sudah tidak ada parti yang betul-betul dominan. Dalam kerajaan yang ada sekarang kita ada 2 parti tunjang, yaitu Parti Pribumi Bersatu dan UMNO. Jadi kita tidak tahu siapa yang beli siapa. Jadi kita tidak boleh dengan sewenang-wenangnya menyatakan bahawa timbul alasan membeli. Jadi kenapa saya dalam channel ini menafikan
bahawa YB ini, yang dua orang ini tadi, yang dulu tuh kita tidak tahu, yang Adun Sebatik, tapi yang dua orang ini, kenapa saya dengan berani menyatakan mereka tidak dibeli? Ada alasan-alasan tertentu. Pertama sekali, ketokohan mereka. Dua orang pemimpin ini bukan pemimpin calang-calang. Biasanya, kalau sesebuah parti ingin membeli YB daripada parti-parti tertentu, mereka akan menyasarkan YB yang rapuh. YB yang rookie, orang cakap, yang baru masuk politik. Senang dibeli, senang ditawarkan macam-macam. Tetapi dalam kes Datuk Muhammadin Ketapi, seorang politician yang veteran, mantan Menteri Persekutuan, dan Dr. Yusof Yaakob, mantan Ketua Penerangan, saya rasa tidak mungkin mereka cenderung untuk dibeli. Kerana mereka ahli politik yang sudah cukup berpengalaman. Tidak mungkinlah parti membeli itu mau menekel, orang cakap pemain harapan macam itu. Kebiasaannya, parti yang mau membeli atau mengatakan seseorang itu, mereka akan menyerang YB yang agak rapuh sedikit. Itu alasan yang pertama. Sendiri, saudara-saudara boleh tafsir sendirilah. Betulkah tidak, ini sekadar tanggapan. Yang kedua, sudah tidak ada relevannya dalam menentukan komposisi ataupun senario politik semasa. Datuk Muhammadin Ketapi beralih sokongan di Parlimen, sudah tidak boleh mengubah apa-apa dalam Parlimen. Kedudukannya tetap begitu. PS dengan jumlah kerusi yang sekian-sekian, warisan jumlah sekian-sekian. Jumlah bertukar tapi signifikan dia sudah tidak ada. Begitu juga dengan di Dun Sabah. Ya. GRS sudah tidak memerlukan lagi lompatan daripada mana-mana. Mereka sudah menjadi kerajaan di negeri Sabah. Jadi ini semua sudah tidak perlu. Pilihan raya di Melaka tidak ada kena-mengena. Jadi ini dua faktor yang kita harus pertimbangkan. Jadi tuan-tuan, tentu tuan-tuan semua tertanya-tanya, kenapa hal ini terjadi? Kalau kita ikut apa yang diucapkan oleh dua tokoh ini, mereka menyatakan bahawa mereka lebih kepada keprihatinan kepada penyokong mereka. Mereka tidak mau kawasan yang mereka wakili terus-menerus mundur. Kerana sulitnya atau sukarnya bantuan datang daripada pihak pembangkang. Itu memang betul. Kan? Dan saya tidak menyatakan mereka itu totally betul. Boleh jadi itu alasan. Tapi dalam senario politik sekarang, itu adalah hal yang mungkin terjadi. Kita sudah tidak macam tahun 80-an dulu. Kita sekarang ada media sosial. Kalau YB tipu dengan bantuan yang dia mau kasih, dengan pergerakan politik dia di kawasan dia, kita boleh tahu. Okey, tetapi ada satu faktor yang jauh lebih besar, yang jauh lebih nyata, yang orang tidak sedar tetapi betul-betul berlaku, yaitu kelemahan parti warisan itu sendiri. Saya akui Datuk Seri Shafie Apdal merupakan seorang tokoh penyatu, unity. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dan beliau mempunyai pendirian. Tetapi bagaimana dengan adun-adun ataupun orang-orang yang berada di bawah beliau? Saya sendiri, sokongan saya kepada warisan luntur sama sekali. Kerana atas dasar apa? Bukan sebab saya tidak sudah benci parti, tidak. Tetapi saya terus terang, saya kurang suka dengan kelakuan YB yang mewakili kawasan mereka beserta kuncu-kuncu mereka dalam parti mereka. Mereka akan melihat kita sebagai rakyat yang tidak ada sokongan yang direct. Kita bukan ada keahlian, bukan ada dalam struktur atau lembaga kemenangan diorang. Diorang akan melihat kita ini sebagai orang yang lalang, orang cakap. Sekadar mau minta bantuan. Saya kasih contoh. Dun saya diwakili oleh Datuk Jun Suong. Dun N23 Tanjung Aru. Jadi salah satu kawasan mengundi yang ada adalah Pulau Gaya. Di Pulau Gaya ada 6 kampung. Salah satu kampung itu kampung saya, Kampung Pondoh. Dan jumlah pengundi di antara kampung-kampung ini hampir sama rata. Tetapi apabila timbul soal bantuan, timbul soal keprihatinan, timbul soal YB harus turun padang, kampung saya Pondoh ini sering dianaktirikan. Balik-balik dia pergi ke suapan. Balik-balik dia pergi sana disebabkan apa? Kerana di situ banyak EJK parti dia. Banyak pekerja-pekerja parti dia. Jadi kami ini yang dianggap tidak mempunyai wakil dalam komposisi warisan di sana, dianaktirikan. Apabila kita mengadu, komen di Facebook, sampai kena blok, takut berhujah. Mereka ingat bahawa kita ini yang datang daripada kawasan peti mengundi yang tidak ada wakil mereka sebagai tidak penting. Jadi inilah mungkin yang diperhatikan oleh dua orang tokoh yang melompat ini tadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Yang ketiga, terhakisnya sokongan orang terhadap parti warisan itu sendiri. Orang akan memandang kalau YB ini keep on keluar macam ni,
Bermaksud warisan gagal bukan saja menguruskan parti secara keseluruhan, tapi menguruskan adun-adun dan MP-MP-nya. Jadi buat apa kita mau sokong? Sokong pun lompat. Jadi sekarang ini tuan-tuan, parti yang membeli biasanya dia akan berdiam diri. Sebab orang tidak tahu parti mana satu. Lepas itu tokoh ini tadi pula, prinsip dia untuk melompat sudah berubah. Tidak semestinya tentang ketamakan atau kehalobaan, tidak lagi. Tetapi mungkin prinsip dan inisiatif mereka yang mau membela pengundi mereka. Jadi kita tidak boleh tuduh UMNO, kita tidak boleh tuduh pribumi lagi, tapi parti warisan itu sendirilah, terutama YB dan konco-konconya yang harus memperbetulkan jalan perjuangan mereka. Kamu main-main, rakyat tidak buta, rakyat tidak bodoh. Contohnya saya sendiri. Kampung saya diabaikan, dianaktirikan. Jadi of course, buat apa saya sokong? Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berpolitiklah secara matang. Dan cakap. Saya pun tidak tahu lagi apa mau continue. Wallahu a'lam bishawab.